Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan yang bertajuk Menuju ke Hadiah Syurgawi. Kemuliaan yang akan kita terima bukanlah dari planet kecil ini, iaitu bumi. Itu adalah dari kerajaan syurga yang abadi. Kemuliaan itu akan kekal berapa lama? Tuhan mengajar kita bahawa hadiah yang akan kita terima di syurga adalah kekal dan akan bersinar seperti bintang di langit selama-lamanya. Mari kita lihat buku Filipi bab 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahawa aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada apa? Kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan syurgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Ini bererti kita sedang berlari ke arah tujuan. Kalian, bukankah Rasul Paulus seorang rasul yang menjalani kehidupan yang penuh pengabdian kepada Injil? Dia berlari ke arah tujuan untuk memenangi hadiah yang mulia yang akan Tuhan berikan. Kalian, janganlah hanya berfikir kita akan pergi ke syurga tanpa tujuan. Sebaliknya berlari ke arah tujuan untuk memenangi hadiah syurgawi yang Tuhan sediakan kepada kita. Di sini, Rasul Paulus berkata bahawa dia berlari kepada tujuan. Selepas menetapkan tujuan, dia tekun berlari ke arah tujuan itu. Buku 2 Timotius bab 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran, iaitu mahkota kemenangan, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalian, mari kita berfikir jenis hadiah yang Tuhan sediakan kepada kita di syurga. Di sini, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita dapat melihat banyak rujukan kepada hadiah dalam Alkitab melalui buku Lukas bab 19. Mari kita fikirkan hadiah yang akan kita terima di syurga. Mari kita baca ajaran buku Lukas bab 19 ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahawa kerajaan Tuhan akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinubatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mahu orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Ayat 17, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, kerana itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Tuhan memberikan 10 kota, 5 kota, menurut kerja yang telah dilaksanakan oleh setiap individu. Melalui perumpamaan buku Lukas bab 19, Yesus mengajar kita bagaimana Tuhan itu memerintahkan hambanya untuk melaksanakan tugas tertentu. Dia menjangkakan bahawa itu akan dilaksanakan sebelum dia pulang dari perjalanan ke negara yang jauh. Bukankah Tuhan memberikan tugas kepada anak-anaknya, beritakanlah Injil di Samaria dan sampai ke hujung bumi, lalu naik ke syurga? Tuhan menunggu waktunya apabila Injil ini diberitakan kepada semua orang. Apabila tiba waktunya, Tuhan akan menentukan hadiah syurgawi yang sewajarnya daripada usaha dan pelaksanaan kita. Kemuliaan di bumi ini hanyalah sementara, tetapi kemuliaan di syurga bukanlah sementara, itu adalah kekal.
Apakah kerja yang dapat kita lakukan di bumi ini untuk menjadikan masa depan yang paling cerah? Sekali lagi, melalui buku Lukas bab 19, kita harus merenung diri kita sendiri. Saya berharap anda menerima banyak rahmat melalui firman ini. Sekian, terima kasih.